Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara dan saudari sekalian, sempena menyambut Maulid Rasul, iaitu hari keputeraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bersama-sama membuat satu ketetapan ataupun azam pada diri kita untuk meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan tokoh atau pemimpin, bukan saja pemimpin masyarakat tetapi juga pemimpin negara, pemimpin dunia yang terbilang. Dalam bahasa Inggerisnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan a great leader of all time, a leader par excellence. Dan kecemerlangan Nabi Muhammad SAW ini tidak boleh ditandingi. Seperti mana juga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Nabi Muhammad ini merupakan Nabi yang memberi rahmat kepada sekalian alam, iaitu Rahmatul Alamin di surah 21 ayat 107. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sebaik-baik makhluk di dunia yang perlu kita ikuti, iaitu seperti mana yang dinyatakan dalam surah 33 ayat 21 ya, surah 33 ayat 21. Di samping itunya Allah menyatakan di surah yang sama, iaitu surah 33 ayat 40, yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad ini ialah penghulu segala nabi. Jadi dalam hal ini pihak ahli akademik, ahli profesional, ahli politik telah membuat banyak kajian, dan kesimpulan dari kajian yang didapati ialah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin yang membuat sesuatu kepada seluruh umat ya, dalam semua bidang ya. Pertamanya, dalam kajian itu mereka dapati bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertamanya baginda adalah penyelamat, pembebas dan pelindung yang hebat bagi umat manusia yang tertindas ya. Keduanya didapati bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ini menghapuskan semua jenis ketidaksamaan dalam masyarakat sosial. Yang ketiga, Nabi Muhammad ini mendamaikan akidah yang berbeza dalam masyarakat. Yang kelimanya, baginda memberi keselamatan nyawa dan harta benda kepada semua manusia. Dan keenamnya, baginda menyatukan pihak yang berperang ya, dan menentang. Yang ketujuhnya, keenamnya, baginda memberi wanita status dan tempat yang sewajarnya. Itulah kajian-kajian kesimpulan yang dibuat oleh semua para pengkaji, daripada ahli akademik, profesional, ahli politik, bukan saja di kalangan umat Islam tetapi juga di kalangan bukan Islam. Mereka mengakui keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seperti mana yang diriwayatkan, Siti Aisyah radhiyallahu anha telah ditanya oleh sahabat tentang perwatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah telah menyatakan bahawa watak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu penuh dengan watak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para malaikat juga berselawat kepada Nabi Muhammad, menyatakan kehormatannya kepada
beliau, seperti mana yang Allah menyatakan di surah 33 ayat 56, ya, iaitu Allah dan para malaikat juga memberi selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita juga memberi selawat, selalu memberi selawat sempena hari jadi Maulidul Rasul, dan pada hari-hari juga kita juga memberi selawat. Yang paling pentingnya bahawa kita perlu mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita jika seorang pemimpin, ya, kita perlu mengikuti jejak Rasulullah SAW dan meneruskan perjuangannya dalam dunia ini untuk kebaikan di akhirat kepada semua manusia. Ya, kalau kita sebagai manusia biasa yang tidak menjadi pemimpin, seharusnya kita menyokong kepada mereka yang memperjuangkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat sama-sama kita fikir, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menghormati Nabi Muhammad SAW dan juga para penyelidik dari seluruh golongan, lapisan, para akademik, para profesional, para politiks di seluruh dunia termasuk bukan Islam membuat kajian dalam memutuskan bahawa Nabi Muhammad ini adalah seorang pemimpin, a great leader, ya, par excellence, sehingga pada hari ini tidak boleh ditandingi oleh mana-mana pemimpin. Kita dari segi ini kita perlu meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW berpandu kepada Al-Quran. Al-Quran itu penuh dengan hikmah, iaitu kalau kita lihat, kita baca Yasin setiap malam Jumaat, Yasin, Al-Quran Al-Hakim. Jadi Al-Quran itu penuh dengan hikmah, prinsip, peraturan dan perundangan yang perlu kita perjuangkan untuk dilaksanakan di dunia ini untuk kebaikan seluruh dunia, ya. Dan kalau kita lihat juga seperti mana yang Allah menyatakan di surah 37, Al-Quran itu adalah mudah dan juga ianya umul kitab, iaitu ilmu dari segala ilmu dan ibu kepada semua ilmu, dan perlu kita buat panduan dan juga mengamalkannya dalam segi kepimpinan negara dan juga dunia. Allah telah mencabar kita, ya, di surah 5 ayat 50. Mengapa kamu kendakkan sistem peraturan perundangan jahiliah? Adakah mereka boleh buat lebih baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, undang-undang Subhanahu Wa Taala? Jadi di sini mana Allah memberi kita cabaran. Jadi saudara-saudari sekalian, sebagai seorang Muslim, iaitu kita ini adalah umat yang terbaik dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita menggalakkan ataupun melaksanakan kebaikan dan mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang manusia kepada keburukan, dan kita beriman. Dan di samping itu juga kita adalah umat pertengahan, ya, maknanya kita ini bukanlah umat yang ekstremis. Jadi seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah 2, ya, ayat 143, iaitu kita ini adalah umat pertengahan, ya. Dan kesimpulannya, saudara-saudari, sempena kelahiran Nabi Muhammad SAW, marilah kita bersama-sama membuat ketetapan azam untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW bagi menyelamatkan keadaan dunia yang huru-hara sekarang ini yang menuju kehancuran. Kita sajalah umat Islam yang dapat menyelamatkan manusia dan juga dunia ini. Dan apakah tindakan-tindakan yang kita perlu ambil? Iaitu pertamanya, kita perlu bersatu, ya, bersatu meneruskan
perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jadi seorang pemimpin, kita perlu memimpin umat manusia ke arah seperti mana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita seorang wali biasa, manusia biasa, kita pastikan atau kita memberi bantuan kepada pemimpin-pemimpin yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita telah berjuang ke arah meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap tahun kalau kita menyambut keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlu membuat 3 tindakan, iaitu mengukur sejauh mana perjuangan kita berjaya. Keduanya, apakah kegagalan-kegagalan dalam perjuangan kita. Ketiganya, kita perlu memperhalusi balik perjuangan kita bagi mempertingkatkan perjuangan kita dengan lebih baik lagi. Akhir sekali, saudara sekalian, saya ingin mengerti kita bersama tentang pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu seperti mana diriwayatkan oleh Malik, iaitu ini ada hadis sahih, ya, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang teguh dengan keduanya, iaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Nabi, iaitu sunnahku. Jadi maknanya kita tidak akan tersesat jika kita berpegang pada 2 ini. Jadi sekianlah saudara-saudari, sempena hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingati bagi diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat saya, keluarga saya, supaya kita perlu meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi menyelamatkan manusia dan juga dunia sekarang ini yang berkelang kabut dan menuju ke arah kehancuran. Wallahu a'lam.